Assalamualaikum, selamat pagi, selamat berhujung minggu. Ini kiranya kita dah habis dah. Minggu pertama 20, 21 dah habis, dah selesai dah semua. Dah apa ni, capai belum Azam 2021? Masih ongoing. Cepat sangat kalau baru seminggu dah capai Betul. Sebab macam-macam, setiap orang akan tidak asing lagi. Setiap tahun baru mereka ada azam yang baru, mereka ada matlamat hidup yang baru. Nak jadi lebih baik, nak jadi lebih positif. Contohnya kadang-kadang macam Zack sendiri pun saya tengok Zack daripada dulu, daripada kalau contoh daripada segi muzik, daripada R&B, pada rap, tiba-tiba kepada satu kumpulan kan. Sekarang buat muzik apa pula? Macam-macam. Kita dalam kehidupan ni jangan letak limit. Bagaimana kita tahu kemampuan kita pergi. Silap soalan pula tanya, kena tazkirah pagi-pagi ni. Okeylah. Tapi apa pun yang tengah menonton kita tu, pagi-pagi ni sambil-sambil tengah buat breakfast dengan family ke apa semua, ataupun mungkin ada perancangan nak breakfast kat luar, biasalah hujung minggu selera nak makan benda lain pula kan. Betul. Jangan lupa kena tetap patuh SOP. Kita masih lagi berdepan dengan pandemik COVID-19. Kes yang kita tengok pun agak merisaukan jugalah untuk kita semua kan, Zack. Betul. Sebelum kita kupas pelbagai lagi bersama dengan anda, jangan lupa untuk terus saksikan kami bukan sahaja secara langsung di kaca televisyen, tapi anda juga boleh ke Facebook, tonton kami secara live, boleh komen dekat situ, chat dekat situ, dan kami nak tahu anda punya feedback atau apa-apa idea yang ada, silakan. Kami buka dua-dua, sebelah TV, sebelah Facebook. Jadi tengok boleh type sini. Zack, cantiknya baju tu. Macam bercuti bajunya. Oh ya. Rasa fresh lah. Macam baju-baju pergi pulau. Itulah cerita dia. Tapi apa pun itulah, macam yang Zack cakap tu, bila dah tengok dekat Facebook tu dah ada nak komen ke apa semua, jangan lupa juga kena tengoklah kita punya social media lain. Kita ada Instagram juga. Lepas tu bila post dekat social media, gunakan hashtag Borak Kopitiam. Itu yang kita nak bagi tahulah, kena ingatkan banyak kali supaya orang buat benda tu. Ambil gambar Zack, post hashtag Borak Kopitiam. Okey. Zack saja Zack saja. Hafni tak ada? Sekalilah. Dia sebab takkanlah nak cakap pasal diri sendiri. Betul. Okey. Dengan gambar Hafni juga. Baik guys, jadi kita tidak asing lagi sekarang ni, kita masih berada dalam fasa penularan COVID-19. Setiap hari kita dengar berita tentang kes COVID-19, berita itu, berita ini. Masing-masing kena bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan diri sendiri, keselamatan keluarga. Baik, kita nak kongsikan update dia, Zack. Betul. Kalau kita tengok kes yang dilaporkan semalam, sebanyak 2,643 kes ada, dan saya rasa ini kematian yang tertinggi kita ada. 16 kes Betul. Dan kes sembuh baru 2,708, jumlah kes aktif 25,140, total keseluruhan kes sebanyak 131,108, Zack. Ini sebenarnya besar juga tu. Betul. Sebenarnya kita kadang-kadang terlepas pandang. Kadang-kadang seharian tu mungkin ada yang tak sempat tengok TV dan sebagainya. Kadang-kadang kita dapat update ni daripada social media. Dan ini secara tak langsung memberi satu rasa yang tak senang. Merisaukan, gemuruh, takut dan sebagainya. Dan sebenarnya walau apa pun yang berlaku, kenapa update ni diberitahu oleh KKM dan sebagainya adalah untuk kita sentiasa berada dalam mood yang berhati-hati. Betul, kita sentiasa berjaga-jaga. Betul. Kita jangan terlampau kata orang gelabah tak tentu pasal. Maksudnya nak takut boleh, tetapi jangan sampai membuat spekulasi yang bukan-bukan dekat sosial media. Itu penting. Itu nak kena bagi tahu tu pasal penularan berita palsu juga kan. Kalau tak ada berita yang tak pasti, jangan kongsikan. Okey. Yang kita nak kongsikan juga ada juga antara video-video yang tular juga berkenaan dengan COVID-19 ni yang dikongsikan. Sekarang ni kalau kita tengok orang yang ada dekat Maib Serdang yang mana dikuarantinkan dekat situ, jumlahnya sungguh ramai. Betul. Kalau tengok dalam video tu beratur panjang apa semua. Jadi itu adalah satu benda yang mungkin agak merisaukan untuk kita semua. Sebab apa? Bila dah terlalu ramai dekat situ, bila kes setiap hari semakin meningkat, akan berlaku kesesakan ataupun mungkin akan mencapai, kita tak tahu kemungkinan bila terlalu ramai setiap hari, dia akan sampai satu tahap yang mana kita tak muat nak masuk nanti. Betul. Memang tidak mustahil. Hospital tu kan. Betul. Ni video dia nampak. Seperti anda semua dapat lihat, ini adalah keadaan di tempat tersebut, di mana mereka semua ditempatkan di satu tempat yang kalau kita tengok dari mata kasar pun nampak kurang menyenangkan sebenarnya. Nampak lah, terlalu padat lah nampak dekat situ. Tapi nak buat macam mana sebab numbers kita memang setiap hari memang main ribu-ribu je, Zack. Jadi ceritanya sekarang ni kalau kita cerita pasal pandemik COVID-19 ni, benda ni kita dah melaluinya lebih kurang setahun dah kan. Jadi apa yang boleh saya nak kongsikan lagi kepada semua, yang paling penting sekarang ni, walau ke mana saja kita pergi, apa kebebasan yang kita ada pun, yang paling penting kita sendiri kena jaga diri kita. Jangan lupa jaga SOP, cek suhu, scan mask
sejahtera, penjarakan fizikal, semua tu kena buat sendiri. Kena ada rasa tanggungjawab tu untuk tak kira. Walaupun dengan kawan-kawan, dengan rakan pejabat, dengan adik-beradik, kalau jumpa kat luar, kena jaga SOP tu, Zack. Betul. Dan lagi satu yang paling menyedihkan sekarang ni, seperti anda semua tahu, kita semua di Malaysia tahu yang sekarang bukan sahaja penularan COVID-19, tetapi kita sedang menghadapi satu musibah yang luar biasa, iaitu banjir. Betul. Di mana kalau anda semua dapat lihat sekarang ini adalah keadaan di beberapa tempat yang telah banjir begitu kita kata teruk juga sebenarnya. Betul. Ni. Ada 6 negeri yang terjejas akibat banjir ni, dan ada juga banyak tempat lagi yang masih lagi belum surut banjirnya, Zack. Betul. Dan ada juga beberapa sebenarnya yang banjir itu dah mula surut, dan kalau kita boleh tengok kan apa yang berlaku dekat media sosial kan, banyak benda yang viral pasal banjir ni, pasal ada orang kongsi makanan tepi jalan, orang kampung bagi makanan dekat orang yang bawa kereta kan, sangkut dalam jam tak ada makanan. Dan lepas dah banjir tu pula ada juga video-video yang tular pasal kereta terbalik, jentolak terbalik, rumah roboh, macam-macam ada. Itu selepas banjir itu surut lah, kalau kita boleh tengok sekarang ni kan. Ini kesan selepas banjir itu. Jadi yalah, kita pun terasa juga kan sebagai rakyat Malaysia kan, bila mana ada rakan kita ataupun sahabat kita ataupun ahli keluarga kita yang terjejas sebab banjir, kita pun rasa juga dia punya perit dia tu. Sebab bila nak baik pulih tu, memang akan ambil kos yang banyak juga kan. Betul, berat ujian dia sebenarnya. Dan lagi satu, bila kita sentuh tentang cerita banjir ni, isu banjir ni, lagi satu video yang jadi perhatian lah. Jadi perhatian, melegakan hati juga, mencuit hati juga sebenarnya, apabila Yang di-Pertuan Agong kita sendiri tularan satu video ni bersama dengan orang kampung. Ya, betul. Berjumpa dengan orang kampung, betul. Naik motor dengan orang kampung. Saya memang follow Instagram dia tahu. Saya memang follow Instagram. Mungkin Instagram tu bukan Instagram peribadi yang di-Pertuan Agong, tapi yang dikongsikan daripada Instagram Istana Negara apa semua, ada update sentiasa tentang aktiviti yang di-Pertuan Agong dengan Raja Pemaisuri Agong kita. Jadi benda tu adalah satu benda yang mungkin bagi kita rakyat ni rasa macam, "Wih, seronoknya kita ada Agong macam ini," kan. Betul. Cuma yang mungkinlah saya tak tahu perasaan dia macam mana. Yang sekarang dalam video viral ni, apa perasaan orang yang bawa Agong naik motor tu tahu? Betul. Ya, memang Kak Z sendiri rasa macam ini macam mana ni? Maksudnya sewaktu dia tua nanti dia boleh cerita kat cucu-cucu dia. Ya. Cucu atuk dulu bawa Agong naik motor. Itu kalau yang dah ke depan, masa time bawa tu. Cuba Zack bayangkan, cuba Zack yang bawa tu. Efni tengok tangan yang tu Agong kat mana tu. Tangan Agong kat bahu tu Efni. Ya, kita Rasa mungkin macam rasa berdebar, menggigil, seronok, semua perasaan ada lah. Tapi apa yang kita boleh katakan, memang ialah kita dekat kan, rasa dekat dengan Agong kita. Bila mana Agong sendiri dengan Raja Pemaisuri Agong mencemaduli turun ke padang sendiri membantu rakyat-rakyat yang terjejas akibat banjir ni kan. Satu contoh yang sangat baik, dan tak tahu dia rasa sebab pun ada kadang-kadang. Betul, sebenarnya kerana dia pemimpin kita. Betul. Pemimpin kita, bila kita tengok pemimpin kita buat benda yang betul, buat benda dekat dengan rakyat, buat benda baik, kita secara tak langsung rasa nak ikut. Betul. Sebab itu bila berlaku penularan COVID-19, berlaku banjir dan sebagainya, kita nampak ramai yang membantu. Betul. Orang tiba-tiba sebelum ni yang kita tak buat, yang tak pernah membantu pun turun. Kerana apa? Kerana rasa meriah, riangnya nak membantu rasa orang. Seronoknya membantu. Rasa seronoknya. Tu kan. Jadi serba sedikit bencana ni dapat mengajar kita, menyatukan kita lah senang ceritanya kan. Tapi itulah yang mana ada yang bersatu juga bila mana musim banjir ni, Zack. Sebab apa? Selain daripada orang-orang yang terjejas akibat banjir, kalau kita tahu kadang-kadang haiwan peliharaan kita kan, kucing, kalau orang tu rumah dia banyak kucing pun sama juga, kalau banjir dia tak boleh nak menyelam dalam air kan. Jadi ada juga video-video yang itulah pasal kucing ni, yang mana kucing ada naik dalam bot bomba, 40 ekor kucing satu bot, ada kucing yang berenang dalam banjir tu, ada kucing yang nampak atas tayar tu dekat dekat dalam banjir, dekat atas bumbung pun ada juga, Zack. Jadi benda ni pun kita kena ambil perhatian juga, jangan kita macam ingat pasal di kita, barang-barang kita. Kalau kita dah ada haiwan peliharaan tu, kena juga kita jaga dia. Ya, sebab Zack juga tengok video-video yang tak menyenangkan juga bila melibatkan haiwan sewaktu banjir ni. Contohnya seperti lembu peliharaan, kena hanyut dengan banjir macam tu kan. Tapi dia dapat tengok video kucing macam ni pun rasa tenanglah sikit rasanya kan. Baik, ini adalah satu berita viral di mana saya rasa kalau siapa yang rajin scroll social media tu tahulah cerita ni, di mana baru-baru ni viral satu video dekat laman sosial mengenai seorang lelaki yang memandu bot di jalan raya dengan laju untuk ni viral juga Ni viral. Dia sangat kreatif juga. Kalau dapat tengok dia punya kenderaan ni, dia standby. Dia speedboat ni. Dia speedboat. Macam speedboat yang dah diubah suai jadi kereta. Maksudnya dia boleh jalan kat darat, dia boleh jalan kat air. Betul. Tapi kita tak nampak dia jalan kat air. Tak nampak. Dia jalan kat darat saja. Kita saja. tak tahu dia boleh jalan kat air. Mungkin dia menjadikan payung sebelum hujan. Sebab dia buat lah kan. Nampak tu.
Ni viral yang mana dekat highway kan, dia boleh potong kat lane kanan, ada kereta pemandu lain yang ada dekat situ. Jadi dia ambil video tu dan dikongsikan dekat social media. Banyaklah sebenarnya orang yang repeat apa? Orang panggil apa tu? Replay. Bukan, kalau dekat Twitter tu apa? Kat Twitter, retweet. Retweet dekat situ, dia cerita pasal tu kan. Benda ni kan nampak ni seronok jangan juga. jangan nampak sangat nampak tua. Bukan. Kita ni kurang benda-benda tu. Alamak. Tapi nak buat macam mana? Dah memang tak ada kan kita nak sebut. Tapi yang paling penting itu satu benda yang mungkin menjadi perhatian lah untuk minggu ni kan Zack kan? Betul. Jadi macam-macam yang kita akan kongsi bersama dengan anda. Mungkin ada berita ataupun cerita yang menarik yang mungkin kami terlepas. Anda boleh terus beritahu kepada kami kalau dekat Twitter macam Hefni kata tadi, tweet dengan menggunakan hashtag Borak Kopitiam TV3, dekat Instagram kami Borak Kopitiam, dan juga yang paling penting di Facebook. Jangan lupa untuk copy link Facebook Live ni dan sharekan dekat WhatsApp group, sharekan dekat Instagram swipe up. Yang ini boleh panjang-panjangkan. Boleh, ini boleh panjang-panjangkan. Tak ada masalah. Zack, Betul nak tahu Zack, untuk tahun 2021 ni Zack punya azam apa Zack? Zack sebenarnya okey, ini anda nak gelak silakan gelak Ini azam yang dah dibawa apa tahun? Sebenarnya dah bertahun-tahun. Tapi kali ni F ni sejak hujung tahun 2020 Zack betul-betul disiplin sampai ke sekarang. Disiplin apa tu? Nak kurangkan berat badan. Ada nampak juga, nampak Zack exercise semua kan. Ya. Tapi itulah orang cakap kadang-kadang bila kita nak exercise, nak turunkan berat badan ni, semuanya dia orang cakap yang paling penting kita kena tahu pasal perut kita dulu. Betul. Sama Sebab juga perut kan. penting, betul. Kalau orang exercise, pemakanan lebih penting daripada exercise tu sendiri kan. Betul. Berapa persen bahagi dia tu kan. Betul, sebab Zack kalau boleh dikongsikan secara peribadi, semenjak Zack mengamalkan gaya hidup yang sihat, makan makanan yang baik-baik, exercise dan sebagainya, sebenarnya walaupun ialah berat badan Zack tak turun banyak, tetapi dari segi kehidupan seharian tu dia lebih fresh, lebih positif. Dan perut ni pun rasa lagi segar. Rasa lagi sihat. Terasa lagi sihat. Jadi sebab tu hari ni kita akan kupas dengan lebih mendalam mengenai dengan perut lah. Yes. Tapi itulah nak kongsi sikit Zack pasal fakta tentang perut ni. Kalau kita nak tahu sebenarnya pasal perut kita ni, kalau kita makan sebenarnya melebihi 1 liter, itu punca kenapa perut kita akan rasa tak selesa tau. Sebab kalau kita tahu sebenarnya perut ni dia menjalankan tugas untuk mencernakan dan juga menyimpan makanan sebelum dicernakan oleh jus gastrik supaya makanan tu dapat menyerap di dalam usus kecil tu dengan mudah. Dan selalunya makanan akan ada dalam perut ni dia lebih kurang dalam 2 hingga ke 4 jam. Itu timing dia Zack. Betul. Itu sangat penting sebenarnya. Kadang-kadang kita tak tahu, kita main makan je kan. Dan ini yang paling best sekali. Selain pada itu juga karbohidrat sebenarnya lebih dahulu meninggalkan perut kita dan lepas tu baru diikuti dengan protein dan juga lemak. Jadi maksudnya apa? Intake karbo tu pun penting juga sebenarnya. Sebab kita kena tahu itu yang burn dululah. Betul. Senang cerita macam inilah. Ini pendapat Zack apa-apa sekalipun kena bersederhana, jangan berlebihan. Itu saja. Kerana perut kita penting. Kalau perut kita tak okey, habis dia cakap tu macam senang tau sebenarnya. Perut kita penting. Tapi kalau kita keluar, nampak pula makanan sedap. Oh, yang ini sedap, yang itu sedap. Lemak apa semua kita bedal, Zack. Betul. Kita banyak lagi. Kalau nak kongsi tentang pengalaman tu, tentang nak tolak makanan-makanan macam tu waktu fasa Zack tengah diet ni. Susah. Memang banyak nak cerita. Betul. Jadi apa-apa pun kita rehat dulu. Kita nak cerita pasal perut selepas ni. Kembali dalam Borak Kopitiam. Yeah. Alright, dah tak sabar ni sebenarnya Zack nak belajar pasal perut ni. Betul. Sebab sebelum ni ada juga orang kata pasal perut ni apa tahu, terbanya. Perut boncik ni kalau orang dah berkahwin dia kata simbol bahagia Zack, betul ke? Itu tak berani nak komen kerana setiap orang ada dia punya pemahaman tersendiri. Tapi sebenarnya kalau dari segi kesihatan betul, tak elok. Kalau Tak betul lah maksudnya. Bukan simbol bahagia lah tu. Sebab ada orang kata simbol bahagia, biasalah isteri bahagia. Maksudnya mungkin isteri sayang masakkan banyak, tapi kena jaga juga pemakanan. Betul. Tapi itulah kita nak cerita pasal perut ni sebenarnya. Jadi kita bawakan orang yang lebih pakar lah untuk explain dekat kita belajar sama-sama pagi ni. Kita ada dekat dalam talian ke video lian ni? Video lian lah, video call. Video call kan? Ya, kita video call bersama dengan seorang pakar pemakanan, Puan Syaza Liana. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam. Selamat pagi. Ceria pagi-pagi hujung minggu ya? Puan Syaza dia senyum je. Macam inilah, kita straight to the point lah kata orang putih. Okey, kita tahu perut buncit ni, saya berani cakap perut buncit sebab saya pun perut buncit juga. Sama-sama. Bahaya sebenarnya. Tapi kalau pendapat Puan Syaza sendiri kan, selain daripada orang kata diet dan sebagainya, apakah cara yang betul-betul untuk mengatasi perut buncit tu? Tapi bahaya kenapa, Zack? Bahaya. Bagilah dia jawab Bahaya ke Puan Syaza kalau perut buncit ni? Okey, sebab kenapa kita cakap bahaya perut buncit ni sebabkan perut buncit ni merupakan indikator lemak visceral, lemak yang menyeliputi organ tinggi dalam badan. Okey,
Bila seseorang ni mengalami masalah perbuncit, untuk perempuan lebih daripada 80 cm, dia punya ukur lidik pinggang. Untuk lelaki lebih pada 10 cm ukur lidik pinggang. Dia adalah indikator merupakan bila kita bercakap dia lebih berisiko untuk dapat penyakit 3 serangkai yang selalu ranti. Walaupun fun fact walaupun dia normal BMI, tapi ada masalah perbuncit, risiko dia sama macam mereka yang ada masalah overweight ataupun obese. Tak boleh tengok BMI je. Ya. Okey, Puan Syazah, saya nak tanya dia soalan-soalan sikit. Tadi ada sebut tentang penyakit 3 serangkai. Ya. Okey, penyakit 3 serangkai tu adakah dia berlaku waktu tua ataupun mungkin 20-an sebabkan dia tak jaga pemakanan, dia boleh kena penyakit 3 serangkai tu? Sebenarnya tak kira usia. Memang kita ada dapat kes yang seawal dalam 15 tahun pun ada yang berbuncit. Maksudnya dia tak mengenal umur ni. Betul. Kanak-kanak pun boleh juga terkena. Tapi itulah, bila Syazah cakap tadi pasal perut buncit ni adalah bahaya, memang dah sah-sah lah, bukannya simbol kita ni sihat kan. Jadi macam mana cara nak mengatasinya tu, Syazah? Okey, secara yang paling penting lah, yang paling kita maintain, yang kita perlu jaga ialah diet kita sendiri. Okey, pasti kita diet yang seimbang. Diet seimbang tu macam mana? Okey, kita ikut guideline suku-suku separuh. Pernah dengar? Pernah. Suku-suku separuh. Saya tak pernah dengar. Suku-suku separuh. Tak apa. Separuh ni boleh terangkan paling sikit. orang kata basic lah untuk kita diet yang seimbang, iaitu suku karbohidrat. Okey. Dalam pinggan tu kan, suku dia karbo, nasi ke, suku protein separuh, serat, sayur dan buah. Itu paling mudah sekali. Tanpa kita nak fikir kira kalori semua kan. And then for sure, kita perlu elakkan makanan ataupun hadkan makanan yang manis, yang tinggi dengan lemak trans, macam kuih muih, dessert, benda-benda dah antara punca utama. Okey, susah tu sebenarnya. Itu betul, kuih-muih tu, sebab nak disiplin. Okey, ya, Syazah, betul. macam ni, macam saya sekarang, saya sedang mengamalkan intermittent fasting, 16 jam puasa, 8 jam makan. Tetapi saya makan pada waktu pukul 12.30 tengah hari. Saya tak ambil breakfast. Jadi untuk saya tak ambil breakfast tu, adakah dia akan mendatangkan apa-apa efek ke, sakit ke, macam mana? Okey, sebenarnya dia bergantung pada individu. Kalau rasa sesuai and then tak rasa stres, amalkan diet IF ni, intermittent fasting, that's okay. Sebenarnya memang ada kajian menunjukkan it's okay. Kiranya kesan dia antara IF dengan you amalkan healthy diet lebih kurang sama. Okey. Okay. Tapi kalau seorang tu memang dia jenis tak boleh tinggal breakfast, sebab bila dia tinggal, dia tend to makan lunch dengan sekali banyak. And then dia makan high calorie food yang sebenarnya tak sihat lah. Yang tu kita risaukan. Tapi itu kalau orang yang diet dalam intermittent lah kan. Betul. Tapi kalau orang yang diet yang biasanya tu, orang cakap selalu kan breakfast like a king. Betul. Tapi bila kita bangun tidur tu sebenarnya waktu yang paling sesuai untuk kita terus makan breakfast tu, kena ambil masa setengah jam ke, sejam lepas bangun ke, ataupun bangun-bangun memang boleh terus makan je? Okey, sebenarnya kita galakkan antara 2 jam lepas bangun tidur. Tak kisahlah. Okey. And then antara jarak antara makan tu, waktu utama dalam 4 jam lebih kurang. Bukan makan-makan tengah tidur. Makan tengah tidur pula. Itu memang jadi juga. Makan tengah tidur jadi juga ni. Zack dulu macam tu. Ni bangun-bangun terus makan. Tak sesuai lah. Macam Tak ada masalah sebenarnya. Bangun terus makan. Cuma tak ada masalah? antara 2 jam lah. Lepas okey. bangun tu. Supaya kiranya macam perut kita boleh start engine dulu lah, Syazah. Boleh. Lebih kurang macam gitulah. Okey. Alright. Dah cakap pasal diet, pasal breakfast. Okey, itu bila kita sebut tentang breakfast. Dan lepas tu tadi Syazah pun ada kongsi dengan kita tentang konsep suku-suku separuh. Suku karbo, suku protein dan juga half serat. Okey, tapi yang ini kita nak tanya tentang kalori. Sebab ada yang mengatakan kalau nak diet kena kalori kena bawah 1300, kalori kena bawah 1500. Jadi adakah penting sangat sebenarnya pengiraan kalori ni, ataupun sebenarnya kita kena fokuskan tentang makanan tu berminyak ataupun tidak, ke macam mana? Okey, memang sebaiknya kita tahu nilai kalori yang kita perlukan seharian. Okay? Kita ada beberapa formula lah untuk tahu berapa kita panggil daily calorie requirement seharian kita. Okay, tapi kenapa saya emphasize suku-suku separuh? Sebab tak semua orang nak tahu
Kalori untuk berapa? kira kalori kan. Betul, Terus betul. bila suku separuh ni secara tak langsung kita boleh kawal kalori kita. Okey, nak kata 1,300, 1,400 ke, itu bergantung pada individu. Tapi roughly untuk perempuan dalam 1,200 hingga 1,500 untuk mereka yang tak aktif. Untuk lelaki dalam 1,500 hingga 2,000. Bagi mereka yang tak aktif lah. Kalau aktif, lain pula. Tapi yang tak nak pening-pening kepala kan, so kita buat konsep suku separuh ataupun Suku-suku guna separuh. tapak tangan lah. Kena kalau saiz genggam ni, saiz karbo you perlu ambil, tapak tangan saiz protein dan saiz cukup saiz serat yang perlu you ambil. Betul. Dia sebab yang kira kalori ni mungkin dia kelas advance sikit lah. Sebab kita kena tahu kesesuaian badan kita, berapa target kita nak hit, berat tu, masa apa semua kan. Jadi biar kita yang faham yang senang, kita pakai suku-suku separuh Syazah. Ya betul. Ataupun follow Facebook saya ada tulis formula dia. Syazah, nak tahu juga Syazah, kalau macam yang bila kita nak start diet ni kan, nak gunakan konsep Ya, betul. suku-suku separuh ni, tapi kalau kadang-kadang yelah kita ni kadang-kadang selera tu mesti nak makan makanan kita juga. Macam mana tu? Macam nasi. Maksudnya makanan Melayu ke? Maksudnya nak tahu pauk. Okey, sebenarnya tak ada masalah. Sebab suku separuh ni paling senang sebenarnya untuk kita buat kira cara Melayu, diet Melayu. Tak perlulah nak makan salmon ke apa kan. Bila kita fikir je makanan-makanan tu terus tak jadi diet. Okay, jangan macam tu. Diet ni jangan strict. Okay, bila strict ni lah you rasa macam bagi-bagi macam-macam alasan. Kita tak nak macam tu. Macam okay? nak give up So, gitu kan. yes. So kita boleh je pilih lauk pauk ikut konsep suku separuh tadi. Nasi segenggam. Lepas tu suku protein tak kisahlah. Ayam masak lemak ke apa. And then boleh sayur lah. kita macam ni lah. Okay, kalau nak cakap pasal tak boleh makan goreng-gorengan kan, kita memang sebaiknya lah hadkan gorengan-gorengan ni. Tapi kita kena, yang penting kita balance. Contohnya, kalau sayur tu dah masak lemak, janganlah pilih ayam goreng. Kalau ayam tu dah goreng, ambillah ulam. Faham kan? Kena Kita ada balancekan dia. balance dekat dalam kita punya pinggan tu sendiri. Jangan semua yang berlemak-lemak lah kan. Ya. Okey, Okey, sekarang kita dah cakap pasal kalori, lepas tu suku-suku separuh dan sebagainya. Okey, sekarang ini tahun 2021, tahun yang baru, kita masih berada di bulan yang pertama. Ramai yang ada azam ni. Azam ni memang paling Betul. famous lah, which is Yes. nak turun berat badan lah. Tiap tahun ada. Betul. Mungkin Carry Syazah boleh forward. kongsikan dengan kami, dengan penonton Borak Kopitiam, bagaimana cara untuk kita merealisasikan dan konsisten. Okey, itu biasa. Selalunya tiap-tiap tahun memang azam ada je turun berat kan. Betul, Dan betul. selalunya jadi perkasam je. Kita azam tu jadi perkasam, so kita kena aim goal yang realistik. Okey, sebab kita galakkan penurunan berat badan yang sihat antara 2 hingga 4 kg sebulan. Okey, kalau kita terus aim 10 kg sebulan memang tak realistik, end up kita yang give up. Sebulan, okey. seminggu 2 minggu je kita diet and then kita dah go back to normal. Sebab itulah penting kita makan diet yang kita boleh jadikan lifestyle. Okay, so kalau posturing, tak nak makan tu, tak nak makan ni akan menyebabkan you rasa stress and then end up you give up and then you makan lagi banyak daripada biasa. Dia dah macam, kalau yang macam itu dah macam diet macam bodybuilder pula tau Betul. kan. Tapi tak ya, apa. Sebab betul. tadi Z terdengar satu poin daripada Syazah yang membuatkan Z terkejut. Okey, penurunan berat badan yang normal adalah 3 ke 4 kilo. 2 hingga 2 ke 4 kilo. 2 ke 4 kilo. Okey, Z nak kongsikan, bulan pertama Z turun 12 kilo dan Z masih rasa bagus, baik. Adakah sebenarnya penurunan berat badan tu dia bergantung kepada individu ataupun sebenarnya Z buat ni salah, 12 kilo ni terlalu banyak. Banyak tu, tak Z, 12 realistik. kilo tu. Macam mana? Okey, dia ya betul, satu bergantung pada individu. Individu yang BMI lebih tinggi lagi cepat dia nak turun. Tapi kebanyakannya yang saya tengok selalunya bila dia amalkan diet yang terlampau ketat, terlampau strict, ini menyebabkan yang turun pada awalnya bukanlah lemak tapi turun otot dengan air. Yang kita tak nak. Kita aim untuk fat loss bukannya muscle loss. Okey, selalunya beginilah sebab selalunya kalau kita terlampau cepat turun, ini akan menyebabkan yo-yo diet. Kita akan cepat naik balik. Yo-yo diet. Dia pusing, dia yo-yo. baling, datang balik Naik. lah. Oh, Maksudnya. yo-yo naik diet. Okey. Kita doa Seronok supaya sebenarnya. Z tak yo-yo diet dah. Jangan Zack, jangan. Kalau okey tu dah nampak tu exercise disiplin je. Okey. Tapi itulah, terima kasih Betul. Syazah sebenarnya berkongsi dengan kita pasal apa ni, Sama-sama. pemakanan ni untuk diet untuk tahun 2021 ni. Cuma kalau ada yang nak bertanya, nak tahu lebih lanjut tu, mungkin boleh kongsikan Instagram ke ataupun social media lain yang ada. Okey, untuk mereka yang nak tahu tips pemakanan yang sihat yang betul, boleh follow saya di Facebook dan IG, Syazah Nutritionist. Hari-hari saya post nama makanan. Okey. Okey, kalau kita boleh tengok tu kan, Syazah Nutritionist
Betul tu. Jom Alright. sihat. Boleh tanya dekat situ. Alright. Baik. Okey, terima kasih Syazah perkongsian yang sangat baik. Nanti kita mungkin kita kalau apa ni ada masa nanti kita tambah lagi nanti. Segmen seterusnya nanti ke apa kan? Boleh. Terima Tapi hari kasih. ni kita belajar yang basic dulu. Apa ni Sama cukuplah untuk juga. setakat ni kan. Suku-suku separuh. Itu saya dah ingat dah untuk hari ni. Terima kasih Syazah. Kita sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alright. Suku-suku separuh. Suku-suku Tetapi separuh. suku-suku separuh tu kena waktu dia lah. Jangan setiap 1 jam suku-suku separuh pun tak jadi juga. Itu lain tuan-tuan dan macam puan-puan. pula kan. Suku-suku separuh. Alamak dah lapar lah. Makan lagi lah suku-suku separuh lagi. Tak boleh macam tu jugalah kan. Betul. Baik. Jadi kita dah kongsikan tentang macam mana kita nak menjaga Pemakanan, perut kita, pemakanan diet. kita dan sebagainya. Selain daripada pemakanan, kita kena exercise juga ni. Betul Zack. Dan exercise yang paling mudah kita nak buat, tak perlu pakai ruang yang luas, satu tempat je adalah kita gunakan orang panggil kadang-kadang skipping rope, orang panggil kadang-kadang jump rope, pun ada ada. orang panggil speed rope. Betul. Tapi kita ada playback yang kita nak kongsikan sikit ni pasal speed rope ataupun jump rope ataupun skipping rope ni. Jom sama-sama kita saksikan. Siapa tidak mahu mempunyai tubuh badan yang kurus dan langsing atau lebih kepada badan yang fit kan? Mungkin kita boleh jadikan anak jati kelahiran Kuala Lumpur ini sebagai sumber inspirasi untuk sihat dengan tali skipping. Ini dia Zarin Abdul Karim. Saya main tali skipping sebenarnya sekitar 2016 macam tu. Dan masa tu mindset nak kurus. Sampai sekarang saya dah mahir dan boleh kata saya dah buat skipping hari-hari sekarang ni. Masa saya nak start kurus mula-mula, saya pun jogging lah, running lah. Saya ingat benda tu boleh kurus tapi boleh. Cuma saya rasa susah. Jadi saya rasa skipping lah yang saya rasa lebih mudah dan dia dapat membakar kalori dengan lebih cepat. Dan seronok sebenarnya skipping ni. Zarin boleh share macam mana sebenarnya nak main tali skipping ni? First kali kita kena pastikan kepanjangan tali kita ni betul. So kita kena ukur macam ni. Letak kat tangan kaki macam ni dan kita pemegang ni sekitar dekat bawah ketiak kita macam ni lah. Cara kita nak pegang tu, kalau boleh kita pegang ni betul-betul dekat area pinggang kita. Satu level dengan pinggang. Jangan jauh sangat, ada orang macam ni. Tips yang ketiga nanti, masa kita nak lompat, kita pusingkan wrist tangan kita ni je. Jangan pusingkan seluruh tangan macam ni. Kita kena training pusing ujung je. Tips yang keempat pula nanti, masa nak lompat, kita kena lompat depan je. Kita kena lompat depan je. Kena bounce kat depan je. Dan tips yang kelima yang berkaitan dengan lompat juga, kita jangan lompat tinggi sangat. Macam bounce macam tu je. So Faham? ni antara tips yang sangat penting. Basic jump je dah cukup dah sebenarnya. Yang kita kena mahirkan. Menurut Zarin, secara minimum dia akan membuat lompatan tali skipping sebanyak 1000 kali sehari. Bersenam juga. Pemakanan wajib dikawal ya. Apa-apa senaman yang kita buat kalau kita tak jaga makan memang tak akan ada kesan sebab pemakanan adalah 80% dalam kesihatan ataupun faktor nak kurus dan 20% lagi adalah senaman kita. Bila kita dah buat senaman, skipping, jaga pemakanan, secara keseluruhannya kita akan kurus dan kita akan kepis perut kita insya-Allah. Sebenarnya saya dulu memang jenis yang tak aktif Jadi saya dulu paling maksimum sehingga 105 kg dan sehingga sekarang ni saya dah berjaya kurangkan sekitar 30 kg. Tapi sekarang ni berat saya sekitar 80 kg lah. Pelik lah. Kat rumah ada 2 tali skipping. Kenapa tu? Tak, saya pelik. Kenapa? Saya ada 2 tali skipping dekat rumah. Tapi tak kurus-kurus juga. Kenapa ya? Lah, kalau ada banyak tali skipping pun, kalau tak buat skipping dia memang takkan kurus. Oh, memang takkan kurus Kita kena skipping juga. Alright, kalau macam orang baru nak mula main skipping ni, dia take time tau. Mungkin apa ada tak kata-kata motivasi lah untuk orang pemula macam saya ni? Tak kisah apa jenis senaman pun, macam skipping ni kalau boleh, kita hanya perlu buat 10 minit je sehari. Buat secara konsisten dan kita buat secara seronok lah benda ni. Yang penting kena rajin dan kena buat hari-hari. Sekarang ni saya dah semangat dah ni. Okey, So, boleh. makin bersemangat. Alright. Jom kita lah. Okey, jom. Okey, jom. Okay, tak apalah. At least saya dah belajar kan. 2 Betul. kali dah ni saya lompat. Boleh, 2 kali boleh, kan? boleh. 2 kali juga take tadi. Betul. So sekarang ni saya nak bagi yang expert lah buat. Saya tak dari sana tau. Boleh, boleh. Jangan lupa Okey. training Itu mesti. Okey. Hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Pepatah pembakar semangat bagi semua yang nak mula bersenam dengan tali skipping. Seronok betul lah tengok. Betul lah, nampak seronok betul. Macam kita pun nak cuba buat. Tapi rasanya kalau baru-baru nak mencuba tak jadi sikit-sikit Betul. gitu. Z memang tak erti. Ya. Tapi orang kata kalau kita buat selalu lama-lama dia biasa. Dia sebenarnya satu kardio yang bagus juga sebenarnya. Dan selalu kan kalau macam sukan-sukan martial art ni kan dia akan warm up memang kena buat benda tu. Skipping Skipping. okey. Okey. Tapi kita dah belajar pasal skipping, kita dah belajar pasal makanan. Sekarang ni loceng sudah berbunyi. Siapa? Wow. Kita
kita nak belajar senaman dalam studio pula lah, Zack. Ni. Sebab kita... Macam tu je boleh buat. Itu apa tu? Badan ni lawa. Ini mesti nak bagi tahu kita tentang senaman ni kan. Ya, saya. Senaman kadang-kadang Zack ni. Bukan, kau jangan macam-macam Fni. Ui. Oh, dia macam ni ke? Okey, tak dia kena dengan mood kita nak exercise ni. Okey. Kita ada Coach Lloyd hari ni, jurulatih kecerdasan kita nak ajar kita pasal senaman kempis perut. Coach ke depan sikit, Coach. Ya, saya. Coach, baik ya pagi ni, Coach. Sihat, alhamdulillah. Rasa tercabar dengan badan Coach ni. Ya, Itu saya yang macam- sebenarnya tu. Saya boleh tak dapat macam ni? Boleh Tak tahu tak? nak letak diri ni kat Tak mana. ada masalah. Okey, sekarang macam mana? Fni, silakan. Tak, nanti lu kita jangan macam tu dulu, Zack. Habis? Jauh lagi kalau kita nak sampai ke situ, Zack. Ya. Tapi tak salah untuk kita impikan. Betul. Itu azam 2021 kita kan. Tapi nak tanya Coach Lloyd lah kan. yes, Kalau untuk orang yang nak mungkin nak hidup lebih sihat, nak jaga pemakanan dan exercise, yang paling utamanya adalah pemakanan dulu ataupun exercise dulu. Banyak orang suka tanya soalan ni. Dia sebenarnya pemakanan atau senaman. First, banyak orang selalu tanya saya, Coach, kalau saya nak buang lemak, apa saya kena buat dulu? Nak buang lemak, jangan buang lemak. You kena buang habit yang buat you ada lemak. Buang habit. Nampak falsafah Sebab ni. tak guna you guys bersenam atau jaga makan, tapi kalau kita masih amalkan perkara yang buat kita gemuk atau obes, perut buncit, dia tak guna. Okey, perkara yang membuatkan kita obes selain pemakanan ada ke? Ada. Apa contohnya? Fikiran negatif, stres, okey, okey. kita tidur lewat, tak cukup tidur. So semua tu kena Itu betulkan pun balik. berkait Yes, semua. Jangan negatif, Zack. Ingat. Tak, bab negatif stres tu rasanya macam alhamdulillah tidaklah. Tidaklah, Tapi bab tidur lambat tu. Yes, Tu satu. betul. Okey, tidur yang betul-betul cukup untuk orang nak lose weight ni berapa, coach? Kalau busy pun paling kurang pun cuba keep up sampai 6 jam. 6 jam. Paling minimum lah tu. Kena And then ada. tapi kalau you buat 6 jam, you kena ada power nap tengah hari tu dalam 15 minit, setengah jam. Tapi kalau you boleh buat dalam 7-8 jam, perfect. Okey, dah tak payah power nap kat tengah hari. tak payah power nap. Saya bahagian power nap tu saya paling suka. Bukan 15 minit, kadang-kadang sejam setengah. Okey, kita nak belajar senaman untuk kempiskan perut dengan Coach Lloyd hari ni, Coach. Mungkin Coach boleh tunjukkan dulu benda-benda yang senang lah untuk kita ikut. Sebab saya walaupun pakaian sukan, tapi dah lama tak bersukan. Jadi kita buat yang ringan-ringan dulu, Coach. Alright, so banyak orang pasal senaman ni banyak memilih. Kita nak, aku nak senaman tu mudah. Sebenarnya semua senaman mudah, cuma kita buat ikut intensity. Contoh, Okey. tadi kita buat, tengok Skipping. jumping rope kan, skipping. Is that jumping rope? You tak payah pakai rope pun, you boleh skip. High intensity sikit, ubah. High intensity sikit, ubah. High intensity sikit, ubah. Bayangkan dulu. So it's the same thing. So kalau you beginner, buat pelan-pelan. You high intensity sikit, kuatkan lagi. So ini saya nak tunjukkan jumping jack atau Okey. lompat bintang. For beginner, you obese katakan. This condition lah badan. What Saya you have to- obesity kelas 3. For your condition, relax. 1, 2. Okey, kita boleh ikut Okay, I'm gonna show you guys. Okey, mungkin Coach Saya depan sikit, langsung. kita yang Okey, kat belakang kita ikut. Okey. Satu senaman, tapi kita buat beginner level, Okey. intermediate level, Okey. power level. Okey. Lepas tu saya akan tunjukkan macam mana you ubah dia bagi intensity lagi tinggi. So Okey. first kita buat Semua jumping level jacks. kita buat, Coach? Yes. Oh, Tak, yang okey. the super tu level kalau you guys nak ikut okey. Okey. Tak nak ikut tak apa. Kalau It's okay. tak larat tu kita tengoklah Coach. So you guys ready? First apa korang buat? Jumping jacks. First dia punya konsep you just lompat angkat tangan. Okey. This is jumping jacks. Tapi beginner level ini obes yang time tak sekolah boleh kan lompat yang sebab kita takut cedera kaki Okey. semua. So what you do just 1. Ni pun kira jumping jack 2. Yes. You gerak je. Bagi orang obes kalau berat 100 kg, pergerakan ni dah lenguh, dah bangang, betul. dah tak boleh dah. Setuju. Betul tak? So ini first beginner. Okey. You dah power sikit. Buat 1, 2, 3, 4. You power lagi? Letak. 1, 2, 3, Ya 4. Allah. You power lagi. Gerak. Betul lah. Langkah. Gerak. Okey. Langkah. Ini tak dapat step ni, tengah cuba ni. Coach, You kita cuba power di sini, lagi. Coach. 1, 2, gerak buat. Gerak buat. Gerak buat. You power lagi. You Buat attack, kelakar. squat. Assalamualaikum. Jumping Ada jack, pintu kat belakang. Tengah squat. selos sekejap ni. Jumping jack, squat. So, ini dia macam coach. Tapi itu ikut tahap kemampuan diri sendirilah, Coach. kan. So, saya selalu beritahu semua orang, jangan pilih senaman. Ha. Buat je semua senaman sesuai untuk kita, cuma level. So, kalau you beginner, buat pelan-pelan. Okey. You dah power sikit, baru Baru buat yang dah yang ke depan betul. sikit, Tapi saya rasa lain lah. Macam coach buat. Okey, saya tunjuk betul lah saya buat ni. Okey. Macam ni, macam ni. Patah lihat, yes, betul. Betul? Betul. Tapi saya nampak tak handsome ah. Cuba coach buat. Ni. Saya nampak macam lain. Orang cakap exercise kena mendada. Tengok dia buat style dia. Cuba mendada. Okey. Tadi cuba buat memang ni. betul, you buat kena mendada. Sebab bila kita dada, kita kuatkan kita punya core. Betul coach macam ni. Yes, kan betul. nampak handsome dan mendada. Sebab banyak orang buat silap, bila bersenam, dada tolak ke bawah. Bila dada you kat bawah, Jadi membongkok Coach. yes, you tak gunakan you punya core.
and then you rosakkan tulang belakang you. Oh coach, maksudnya buat apa-apa senam pun chest up kena Yes, situ. macam skipping tadi, dia buat bila dah ada dekat atas, you guna you punya core. Tapi kalau buat kat bawah, you not doing anything. You sakitkan kaki je. Okey, tu. Sebab itulah kalau kita tengok orang-orang yang selalu pergi gym jalan memang macam mendada Bukan intentionally. Sebab posture dia. Sebab posture dia Okey. Next. Itu tadi kira warm up kita Lebih kurang lah. Okey. Itu warm up Okey. Nah, itu senaman untuk Coach, kalau you nak nak kita- kempis, ni, kalau you ke nak depan. kempiskan perut buncit. Okey. Kalau you nak kempiskan perut buncit, kalau you nak Coach boleh reverse sikit ke sebelah kita. kalau you nak kempiskan perut buncit atau panaskan badan selain kalau you tak boleh jog, buat dekat rumah, that's really good. Okey. Senaman untuk kalau you nak dapat core yang kuat, you betul-betul nak kempiskan you punya Ya. perut. Saya selalu suka buat squat. Nah, squat, okey tak apa. For beginner, tak payah turun habis. Selalu saya Squat sarankan ada kena-mengena dengan perut Yes. Ada. How teknik you buat tu. Macam mana you buat. Okey. Nah, kaki lebih luas pada bahu. Kaki For lebih luas beginner, pada bahu, Okey. Okay, ni begini Okay, ni level Z. Pinggul, turun bawah sikit je. Turun bawah sikit, Bila ya. you naik atas hold the position, dada kat depan. Bila you naik atas, dada you tolak stretch ke atas. You akan rasa kat perut dengan pinggang. Oh, rasa. Turun bawah balik, Okey. naik balik stretch. Okey. Tolak perut tu ke depan. Tolak perut ke depan. No. Pondon, bontot, pinggul ke sini. sakit Ada naik, terus stretch ke Boleh belakang. Zack, boleh Zack. Okey, tolak turun dada balik. ke depan. Okey, so macam ni. Turun balik Bungkuk, sikit je, bungkuk. turun sikit sikit, je. dada kat Kita depan, ikut sama kat rumah, naik balik eh. stretch. Okey, ni yang beginner punya. Okey, bila dah intermediate level, you dah power sikit, pinggul sampai lutut. Turun, stretch balik. Tangan kat bawah. Angkat bawah. Turun balik, Weh. stretch, tangan balik ke atas. Okey. Okey, so bila you dah power, kita ubah sikit. You boleh buat jump squat, you boleh turun, lompat setinggi yang boleh. Atau Saya kau jawab. Saya tertawa dekat diri saya sendiri. Saya rasa seronok yang jam-jam ni. Aku macam ni tadi. tapi memang betul macam tadi skipping rope kan. Sebenarnya senaman yang banyak buat you melompat, you kuatkan lagi perut you, you kempis perut buncit lagi banyak, lagi senang. Okey. Okey, So tu dia whatever punya point senaman, dia. banyak apa-apa senaman pun, sebab tu kalau saya selalu buat live senaman, saya selalu galakkan orang banyak melompat. Okey. For beginner mungkin tak lompat, you enjuk sikit je pun dah cukup. Okey, You dah rasa sikit-sikit dah. je. So just like this, turun, naik, enjuk je satu. Okey. Oh. Turun balik. Macam mana henjok tu? Okey, turun, enjuk je. Maksudnya kita nak pakai ujung kaki. Yes, itu je. Oh, okey. Turun, Macam ni. henjuk je. Okey, okey. Dia dah rasa dekat perut dah. Bila kita bangun tu kita pakai hujung kaki. Yes. Ronaldo ni. Ronaldo. Oh ya. So lepas tu kalau you nak lagi best, nak lagi senang, nak lagi banyak, you ubah macam kita buat tadi, squat. You buat squat, lepas tu tapi rasa lunges. betul lah. Lunges. Squat. Ah. Zack nak cuba? Tak, itu level F ni ah. Aku dapat macam tu tadi. Okey. Tapi for beginner memang bagus. Kalau you buat itu pun dah cukup sebenarnya. Okey, okey. Dia ikut Tapi tahap kesesuaian masing-masing. Okey. pasal senaman, you kena faham konsep senaman itu kuatkan badan. So bila you dah sedar macam, aku tak rasa. So you ubah intensity. Selalu saya pasang konsep, kalau senaman tu tak buat you lenguh, tak buat you rasa menyesal, itu bukan senaman. Dia kena memang lepas bersenam tu memang kena menyesal. Dia kena menyesal. Sebab tu kita sambung Mangkau Tijanai lepas tu. Coach, nak pemahaman lah, mungkin orang kurang tahu kan. Intensity tu maksudnya macam mana tu? Okey, sentuh. Kalau katakan you buat senaman tu, you beginner, you buat. Okey. Kalau korang nampak macam senaman tu, susah. Cuba try buat. Buat intensity rendah, you buat, you dah rasa mengah. Sebab sakit ni ada 3 dalam senaman. Kita ada sakit penat, Okey. sakit lenguh, Okey. sakit sangat. Yang mana Sakit kita sangat nak ni, sakit tu? sakit sangat ni you tak boleh, tak mampu. Tak apa, kita buatnya lenguh. So buat, Okey. kalau you rasa lenguh buat tu buat. Lenguh je. Contohnya kalau kita buat 10 kali dah lenguh, okey, macam tu cukup dah satu set. Yes, satu set macam tu. Lepas tu kalau you buat 10 kali, aku tak rasa ni. Okey, tinggikan intensity. Buat Okey. lompat sikit. Tak rasa lagi. Tinggikan intensity. Cuba ubah-ubah sikit. Macam tadi apa? Berapa set? Berapa set buat tadi? Tadi Patutnya kalau macam tu lah. Macam saya punya level. bergantung. Bagi saya, lagi banyak lagi bagus. So kalau you boleh push sampai 6, 5, itu dah okey dah. Tapi kalau you rasa boleh push lebih jauh, push lagi jauh. Satu set tu berapa? Up to you. You tentukan. Mike Tyson kata, dia bila dah rasa sakit, time tu baru start kira Actually, set. yes, betul. Serius? Mike Tyson kata Dia tu. Mike Tyson. Dia ni. Tapi lagi bagus, kita kira rap dengan set. Rap ni you buat sampai you lenguh, Okey. first set. Okey. Second set, cuba cabar lebih. Kalau first set you buat 10. Second set cuba buat 12. Okey. Lepas tu kalau you boleh pergi, aku boleh pergi jauh lagi ni. 3 set. Set ketiga cuba buat sampai 20. Okey. Cuba, tambah cuba, lagi cuba. tambah. Rap tu adalah ulangan pergerakan kita tu. Yes. Contoh macam ni kita buat 10 kali, dah 10, satu set dah. Lepas tu kita rehat kejap, kita sambung lagi 10 kali, tu kira 2 set. Yes, tu betul. rap dan juga set dia lah. So kalau kita nak tahu tahap kemampuan kita untuk satu set tu, waktu kita penat tu. Yes, betul penat lenguh. Tapi takut kalau penat dah sampai 2 set je. Tak apa, it's okay because kita memang tak harapkan apa-apa. Kalau you beginner, you start,
sebagai macam saya, kalau saya train klien saya pun, saya memang mengharapkan dia penat first set. Kalau first set dia tak penat, saya tak jalankan tanggungjawab. Sekiranya dia main-main je. So first set memang kita harapkan you penat. Sebab kita kena faham konsep senaman ni untuk kuatkan badan. So for beginner 1 year, 1 tahun, you memang akan penat, sakit macam-macam. Tapi lepas tahun pertama tu, ya Allah, best betul. Dia dapat sampai level dia tak adalah seterusnya. hari ni exercise, besok dah terus boleh Betul. buat macam pro. Dia Possible. ambil masa juga. Okey. Okey, Coach, mungkin kalau yang nak bertanya lebih lanjut dengan coach untuk senaman-senaman yang sesuai dilakukan kat rumah ke senaman kempis perut atau sebaliknya, social media mungkin boleh dikongsikan? Alright, so for you guys out there yang tak tahu cara bersenam, saya banyak buat live streaming kat Yes. Facebook Live. Video senaman tak sampai 5 minit, 10 minit. Saya buat untuk body weight saja. Saya ubah banyak senaman. Boleh follow saya punya live senaman setiap hari pukul 7 pagi dekat Facebook page Cara Kempiskan Perut Paling Mudah. Alright. And then saya punya Instagram juga boleh follow. Facebook senang cari Cara kempiskan perut paling mudah. Okey, Instagram. Okay, Instagram saya Hanif Lloyd Fitness. HANIF LOID Fitness. Okey. And then kalau nak tengok senaman yang tak ada cakap-cakap live tu, boleh tengok dekat YouTube saya Hanif Lloyd, HANIF LOID. Alright, okey. Kita boleh follow tu, boleh sama-sama setiap hari pukul 7 pagi. Coach ada buat senaman beramai-ramai online. Ada. Hari ni je tak ada. Hari ni sebab kita kat Kat TV. sini. Kat TV. Okey. Terima kasih coach sebab kongsikan dengan kita teknik senaman untuk beginner sampai ke advanced level. Dan sekarang ni sebenarnya Zack, kita nak cerita pasal ada VT sikit kita nak mainkan pasal soal drama ni Zack. Jom kita saksikan dulu. Drama-drama hari ini sebenarnya adalah refleksi atau satu cerminan kepada gaya hidup masyarakat Melayu terutamanya. Jadi, bagaimana tema yang dibawakan oleh drama-drama itulah yang akan dikupas dalam soal drama. Satu cerita ni cerita yang bagus yang mana banyak juga orang bertanya kan benda yang terjadi dalam drama tu ada yang terjadi dekat luar. Sihir pemisah ialah satu-satunya sihir yang wujud sejak dahulu kala. Yes. Soal drama. Buat kita pun bersoal-soal drama apa ni sebenarnya. Tapi itulah sebenarnya kita nak cerita pasal program baru ni soal drama dengan orang yang kita sebenarnya kalau nak kenalkan pun orang dah kenal. Tak asing lagi dah. Cuma orang dah lama tak nampak mungkin. Ni ada bersama dengan kita ni dalam video call kita ni. Betul, Izwan Azir Saleh merupakan Assalamualaikum. pengacara untuk Soal drama. Assalamualaikum, selamat pagi. Happy dan Zack, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Lama tak nampak kat TV tu. Tiba-tiba muncul untuk soal drama ni. Apa sebenarnya tu Izwan? Soal drama ni. Okey, soal drama ni Afni dan Zack adalah satu program terbaru di NTV 7. Ini adalah satu program yang kita terbitkan bersama-sama dengan kolaborasi Cool FM. Saya akan ceritakan dia macam mana sebab soal drama ni adalah mengenai tema-tema yang dibawakan dalam drama di Malaysia ni dan dibawa ke meja perbincangan. Jadi sekarang ni masyarakat kena tahulah bahawa drama-drama yang disiarkan di TV-TV tempatan kita ni bukan setakat cerita-cerita kosong saja. Sebaliknya, dia tu menggambarkan realiti kehidupan masyarakat. Jadi tema-tema itulah yang kita bawakan ke soal drama ni untuk kita kupas. Sebagai contoh, minggu lepas dalam soal drama episod sulungnya, kita bercakap tentang sihir rumah tangga. Ini dibawa daripada drama Cinta Sekali Lagi di TV3 tahun lalu tu kan. Ada satu babak tu lah di mana bagaimana sihir dilakukan untuk mengganggu rumah tangga orang. Jadi itu yang kita bawa dan bincangkan bersama dengan pelakon dan juga pakar dalam bidang itu. Okey, kiranya ni dia ulas drama yang sedang bersiaran tu dengan lebih dalam. Maksudnya kiranya ini fiksyen ke ataupun betul-betul memang ada kat luar macam itulah. Tapi sebenarnya drama-drama ni banyaknya menggambarkan apa yang berlaku dalam masyarakat kita lah kan. Jadi macam sihir pemisah ataupun sihir dalam rumah tangga tu walaupun orang panggil pahit lah kita nak mengakuinya tapi masih lagi berlaku dan Ustaz Dato' Syarhan yang kami bawakan dalam program sulung tu dia menceritakan bagaimana sihir untuk memisahkan pasangan suami isteri ni berlaku dan bagaimana cara kita nak melindungi diri kita dengan beberapa amalan untuk mengelakkannya. Jadi itulah daripada drama, daripada sekadar suka-suka tengok waktu petang tu, kita bawa ke meja perbincangan dan kita kupas
tema-tema yang dibawakan dalam drama. Ini kiranya benda yang baik tau. Dia macam mana tau? Sebab kadang-kadang kita kalau kat luar kita tengok kan netizen kan suka nak cakap drama tu kenapa macam itu? Drama tu kenapa macam tu? Ini kita kiranya kalau program ni kita membawang tapi membawang berilmu. Ada orang yang pakar mengulaskan tu. Betul. Cakap pasal membawang Izwan, maaf adakah isu yang dibincangkan tu mengenai drama yang tular ke atau drama-drama yang lepas ataupun drama yang sedang disiarkan sekarang? Konsepnya kita campurkan sekali dan kalau minggu lepas kita bercakap tentang Cinta Sekali Lagi tu dah habis siaran dia, tetapi minggu akan datang kita bercakap tentang satu drama yang sedang disiarkan di TV3 iaitu Hadiah dari Tuhan. Dan Hadiah dari Tuhan ini kita mendekati tema COVID-19. Jadi tahun itu yang dibincangkan. Di depan kita akan bawa ni mereka yang berkaitan dengan COVID-19. Siapa tahu kalau kita boleh dapatkan Tan Sri Dr. Nur Hisham ke kan. Jadi kita cuba benda ni dan kita nak merakyatkanlah panggil orang atau linkkan drama tu dengan kehidupan kita yang sebenar. Itu menarik tu. Tapi nak tahu juga macam dari segi pemilihan tajuk drama untuk dibincangkan tu macam mana tu sebenarnya? Okey, pastinya lah stesen TV dah ada list drama yang akan disiarkan untuk suku pertama atau separuh pertama setiap tahun kan. Jadi kita melihat kepada drama-drama itu dan pemilihan itu dilakukan oleh penerbitan dan mereka akan tengoklah mana drama yang sesuai. Tapi Happy dan Zack, saya nak tekankan bahawa ini seperti yang saya kata tadi soal drama adalah kolaborasi antara NTV7 dan juga Cool FM. Jadi apabila kita dah bincangkan di NTV7 pada hari Rabu 9 malam secara langsung, topik yang sama tu kita akan bawa ke Cool FM. Cool FM. Boleh dengar Cool dua kali FM pada hari berikutnya iaitu hari Khamis dan kita spend 1 jam untuk kita kupas lebih lanjut. Kita terima panggilan pendengar pula. Kita minta reaksi daripada mereka. Jadi kita manfaatkan kedua-dua platform ni untuk bercakap tentang tema-tema isu yang berlaku dalam masyarakat kita. Jadi hari itu Sihir Rumah Tangga dah ada ustaz pakar yang kami bawakan dari Kelantan bercakap tentang hal tu. Pada hari Khamisnya di Cool FM bicara tentang Cool FM Izwan Azir, dia bercakap kita menerima panggilan pula daripada pendengar menceritakan pengalaman ada mereka. interaction dengan penonton jugalah kan kiranya. Baik, tadi saya suka dengan bila Izwan sebut tentang manfaat tu. Ini nak tanyalah, mungkin Izwan boleh kongsikan kenapa penonton kena menyaksikan program soal drama ni. Mungkin boleh kongsikan kenapa kita kena tengok. Sebab sekarang Zack, pada pandangan orang yang mengatakan drama ni cuma satu hiburan kosong hanya untuk kita tunggu waktu makan malam dan kita baru balik kerja sementara nak bersiap-siap malam ke, itu adalah saya kata satu pemikiran lapuk. Sebab sekarang drama bukan sahaja hiburan semata-mata tetapi dia membawa mesej berkenaan dengan kehidupan yang berlaku dalam masyarakat kita. Dan soal drama ni menjadi satu pentas di mana kita nak terjemahkan tema tu daripada orang pandang hiburan semata-mata kan. Kita nak bawa benda tu supaya orang lebih faham. Kita nak kupas supaya masyarakat dapat relate. Benda ni betul lah berlaku lah. Makcik aku bulan lepas adalah sama lah kita dia macam tu Izwan, last Izwan nak tahu sekali lagi mungkin tarikh siarannya tu. Soal drama. Okey, soal drama setiap Rabu secara langsung di NTV7 9 malam. Tetapi kalau para penonton tak ada depan TV, jangan risau sebab boleh juga tonton di Facebook Cool FM, di stream secara langsung. Dan dia keesokannya pada hari Khamis 5 petang akan dikupas dengan lebih lanjut lagi dalam Bicara Petang di Cool FM. Baik. Alright. Terima kasih banyak Izwan. Nanti kita tengok sama-sama soal drama tu minggu depan. Senang sekali dapat bercakap dengan anda berdua. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Alright, itu dia program terbaru soal drama yang boleh tengoklah minggu depan nanti ada macam yang mana Izwan bagi tahu tadi. Okey, kita nak sambung lagi cerita pasal isu perut kita ni kan. Betul. Apa-apa pun kita rehat dulu, kembali selepas ini. Napas dulu ni. Exercise apa lagi nak bagi lepas ni? Borak Kopitiam selepas ni. Walaupun kita bergerak-gerak sikit-sikit je Zack, tapi perit dia rasa kat perut tu. Betul.
Dia bila tadi kita buat dengan Coach Lloyd itulah yang dia dah Dah rasa. lama tak bersenam saya macam gitu Azai. Tapi selalu dengar tak kadang-kadang orang cakap satu lagi terma bila orang yang diet ni cakap kena minum ni jus detox. Betul. Memang tak asing lagi dia kata untuk melawaskan kan, untuk cleankan lagi apa Zack semua. pandai buat jus detox? Tak pandai lah, Belum tapi lagi lah, tengok belum. menonton kat video lah. Tapi hari ni kita ada tamu yang sangat istimewa. Dia akan kongsikan dengan kita dengan cara-cara membuat air detox dengan betul. Bersama Kita dengan nak kita ada belajar talian. lah, Betul, nak belajar. Muhammad Munir. Jurulatih kecerdasan kita hari ni. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Oh, tengah piknik ke tu? Tak ada lah. Depan rumahnya Best ni, menarik. Dia ada lagging sikit. Okay, tapi tak apa. Munir, kita sebenarnya nak cerita hari ni kan pasal yalah, selalunya kalau orang yang nak hidup lebih sihat ni dia akan memang berkait dengan jus detox, lepas tu air jus buah-buahan, lepas tu mungkin kalau orang exercise nak tahu pasal protein shake juga kan. Jadi yang hari ni yang kita nak belajar yang pertama tu apa Munir? Okey, yang pertama sekali saya buat air detox lah. Okey, so air detox ni mengandungi kandungan benda-benda yang untuk lebih kepada flush lah, or toxic so kita boleh masukkan situ ginger, ada timun, ada lemon, ada orange, ada pudina. So muni store it inside the fridge for one night. So macam biasanya kalau pagi-pagi sini buka minum lah. Tapi air tu air apa? Air masak biasa je? Air masak biasa je. Okey. Dia overnight kan. So bila overnight dia serap kan. At least ada flavor jugalah. Okey, faham. So tak ada gula, tak ada apa. So yang ni minum sekaligus ke atau boleh simpan ulang balik ke minum terus? Dia boleh top up pun. Oh, boleh top up. Habiskan tu top up. Okey, kalau macam untuk yang ni, yang macam Munir cerita ni ada 5 dan sebagainya, untuk satu tu boleh top up berapa kali? Yang ni Munir pakai sehari. Top up je berapa banyak kali pun boleh je. Habis tambah air. Habis tambah air. Kandungan yang dalam tu Munir nak tahu tu, kadang-kadang kalau mungkin orang nak cuba buat kat rumah, apa jenis kandungan yang kita boleh letak tu? Selain pada yang ada sekarang. Macam sekarang ni banyak resepi orang boleh Google lah kan. Apa ni antaranya yang Munir Google, yang Munir suka sebab flavor. Satu dia punya antioksidan punya agent, macam dia taruh halia, dia taruh orange, semua tu kan. So bagi Munir, Munir ni malas sikit nak telan ubat. So Munir prefer something yang nak minum ataupun something yang nak makan. So senang kalau macam ni sekali Munir minum, Munir tahu whatever yang zat kan, Munir semua dah ada yang dalam air yang Munir minum. And at the same time Munir keep body Munir dehydrate lah. Dehydrate. Alright. Itu kalau pasal jus detox ni Munir. Lepas tu kalau yang jus buah pula Munir? Okey, jus buah hari ni, so basically jus buah ni bagi Munir buah Munir suka sebab dia buah-buah yang tinggi fiber tau. Okey. Buah-buah yang tinggi fiber ni, so bila kita makan so kita rasa kenyang lah. Tak adalah rasa nak melahap kan. Hari ni Munir akan tunjukkan apa tu? Buah yang tinggi fiber. Okey, so ni antara buah favourite Munir lah. Oh, dragon fruit. Dragon fruit sebab antioksidan dia sangat tinggi. So orang kata nak detox kan. Benda ni kalau tak percaya makan di toilet tengok apa jadi. So detox dia sangat tinggi lah. Lawas. Munir, lepas tu kalau bila nak buat jus tu, kita macam mana cara dia punya campuran dia ke apa semua tu? Very basic je So Munir akan tunjuk Okey. Boleh. Okey, nampak Nampak. Okey, so biasanya kita guna macam blender. Okey. Dia kandungan ni ikut sekati lah. Nak taruh berapa banyak kan. Okey. Macam ni Munir taruh setengah sudu lah. Ikut selera masing-masing lah itu. Selera lagi banyak lagi bagus pun tak apa juga kan. So okey, boleh taruh dragon fruit, lepas tu fruit dan pisang. Munir, yang ni untuk lose weight pun bagus juga Munir. Okey, yang nak katakan macam untuk lose weight ni, kadang-kadang cara pemakanan dia adalah satu je jawapan dia, is calorie deficit. Dia kalau kita makan buah, tapi kalau kita pengambilan kalori. Okey. Pun takkan nak kubus juga. So pisang tak ada masalah lah sebab mungkin Z tersalah baca macam dekat internet dan sebagainya kata kalau nak lose weight ni jangan makan pisang sebab kandungan gula dia tinggi. Bagi Munir, benda tu whatever it is pun kalori tu kita kena mesti jaga kan. So kita praktikkan dekat situ. So bagi Munir pisang high fiber. Okey. So high fiber Munir makan, Munir akan rasa kenyang.
So tak adalah Muni melahap benda-benda lain. Kiranya walaupun Pengganti kalau kita yang lebih ambil baik. pisang tu kita kena kawal juga kalori intake tu lah So, kan. boleh tengok dekat sini Muni dah mixkan pisang dengan dragon fruit. Okey. Okey. Lepas tu terus blend. Tu tak ada campur gula Munir Tak ada. Tak ada okey. Memang fresh. Terus blender je macam tu. Yes. Okey. So jadi seperti yang anda semua sedang lihat sekarang ni, kita punya coach kita tengah hajar nak buat jus. So dia letak dragon fruit, buah naga dengan pisang. Ni buah yang high fiber lah high kan. fiber. Macam cakap kan. Lepas tu dia terus blend tanpa ada gula dan sebagainya. Dan so ini siap fresh. boleh minum terus. Waduh, uish. Tengok dia jadi dalam keadaan yang liquid sini, so senang. Kat sini sikit, ke tengah sikit Munir. Tengah sikit. Telangkan. Sedap ni nampak dragon fruit. Nampak tu. Okey, Munir, untuk minuman macam ni elok nak ambil waktu bila? Ni seeloknya waktu pagi. Bangun-bangun pagi tu ni sebelum breakfast. Yes, macam waktu breakfast tu kan kita ambil kan. So that dia lawas je kan. So throughout the day kita punya macam ada berlapik dalam perut ni. Okey. Dan buah ni kan. So dia akan kontrol banyak dari segi darah kita. Dari segi macam untuk kandungan gula dalam badan. Kadang-kadang bila pagi kita makan macam gula yang daripada buah ni. Atau body kita akan detect kita dah ada gula dah. So macam takkan nak bagi mindset dalam otak kita macam kita nak perlu makan gula benda lain. Okey, faham. So kadang-kadang bila insulin spike tu yang kita rasa macam aku nak rasa nak makan benda manis lah. And dia susah nak kenyang. Kalau macam Muni bila pagi memang Muni segera hentak buah lah. Supaya lawas. Tapi bahayalah kalau ada meeting pagi Kalau lawas sangat nanti asyik nak pergi ke bilik air je. Sebab tu kita pagi-pagi tu kita make sure toilet session ni kena ada. Okey. Dah ada session tu dah settle dulu baru kita boleh mulakan hari kita lah Munir Okey, Munir, satu lagi untuk orang yang mungkin lepas exercise nak minum protein shake, macam mana tu bancuannya? Okey. Sebab kebanyakan yang macam dulu waktu Munir ada restoran dulu. Dengan bila Munir train klien-klien perempuan semua cakap protein shake jangan susah nak telan. Betul. So kat situ Munir start buat resipi sendiri. So ini last time when Munir ada kedai, ini kita dah panggil Muni's Protein Shake. Silakan. Ini yang kita tak tahu. Ini rahsia. Ini resipi rahsia ni. Ini rahsia ni. Ini kegilaan gadis-gadis. Okey, mari. Itu nak belajar tu Munir. Macam mana Okey. Kegilaan gadis-gadis. So Munir akan tunjukkan kandungan-kandungan dia dulu Okey. Apa yang kita letak tu? So yang ni Munir pakai gajus. Kacang gajus, okey. Gajus dengan kurma. Okey, gajus, kurma. Ini sedap ni. Madu. Okey. Madu dengan susu lah. Okey, susu segar susu fresh milk. Okey. Dengan tepung protein coklat. Okey, itu barang-barang yang nak dicampurkannya. Dia fresh milk yang tu full cream tu ke yang biasa punya ke yang bagi Munir suka full cream. Okey. Alalan dah tiba susu baik kita tiba full cream terus kan. Fresh milk. Okey, so lepas tu kita campurkanlah semua tu. Campurkan. Okey. Air orang tanya biasanya berapa taruh berapa banyak. Untuk satu scoop roti boleh taruh 6 ke 8 ounce lah. Okey. Sukatan dia pakai ounce Yeah. Memang kita letak susu je Munir. Air biasa tak payah letak Air biasa boleh juga. Tapi susu lagi sedap lah, lagi afdal. Dia lagi pekat lah tu nanti Ini semua post workout punya minuman Okey. Selepas exercise Selepas exercise. Kadang-kadang bila kita dah lepas workout kan, kita nak something yang fulfilling and also good for recovery. So why not combine all these fibers and also the protein semua kan in one meal. So senang. And kadang-kadang kita terus digest it's easy for you to digest when it's liquid. Sebab kita dah blend semua kan. Okey, so kacang gajus, kurma tu semua ikut suka kita lah nak letak banyak mana? Ikut selera. Kacang gajus, kurma, madu, lepas tu nampak dia letak pisang, susu dengan coklat. Ini banyak campuran ni tau sebenarnya. Tapi ini dia kata sebab Munir kata sebab ini resipi Munir sendiri. Faham. Kalau Zack mungkin lepas ni nak hasilkan resipi Zack boleh juga cuba-cuba. Tak, rasa nak cuba ni yang macam menarik juga ni. Ini kalau minum ni rasa macam terus kenyang Munir dia terus serap terus kan. Lagi-lagi liquid dia senang nak proses so tak ada masalah. Tapi dia ada letak tu. Letak apa? Serbuk tu. Tu serbuk apa? Tak nampak kejap nak tengok ni. Serbuk apa tu Munir? Ni serbuk protein. Protein.
Oh, kena letak juga arm dia tu. Kena ada protein shake juga. Sebab macam kita nak ni kan protein shake kan. So kadang-kadang bila orang buat protein shake dengan air tawar macam tu. Kita susah nak telan sebab dia kata dah semual. So what I did here, Muni campurkan. Modifikan. Modifikan. Jadi macam tu. Banyak barang-barang flavor lah. Dragon fruit tadi letak tak? Tak letak lah. Tak. Dragon fruit air buah tadi ni dikira dah jadi macam smoothies lah. Ya, ini sedap ni. Munir, kalau daripada menu resepi Munir ni, protein shake ni, berapa banyak protein ada untuk satu hidangan tu? Lebih kurang? Kurang 20 gram. 20 gram? Dari satu scoop ada 20 gram. Okey. Kalau kalorinya, Munir? Apa dia? Kalorinya? Kalori dia kalau campur dengan susu tadi, plus minus 250 to 300 lah. Okey. Tak banyak sangat. Alright. Okey. Munir, sambil-sambil kita buat tu, sekejap je blender ni dah siap kan? Jadi betul-betul borak macam satu tuition lah. Terlupa ni program live TV. Kita sama-sama belajar. Ini yang kat rumah pun tengah salin resepi ni. Okey, Munir, sambil-sambil kita menikmati apa yang Munir sedang menikmati kat sana. Betul. Boleh berkongsikan dekat kita social media. Social media ataupun tips-tips yang menarik, perkongsian untuk mereka yang nak berdiet. Okey, social media saya social media saya Munih, MUNEYH. Dekat situ itu dia ada kat skrin tu. Saya selalu juga lah kongsi tips-tips untuk kesihatan. Cantik. Sebab saya pun dulu berat saya daripada pada tahun 2010 berat saya 135 kilo. 2010? 2010 berat saya 135 kilo. Okey. Cantik. Maksudnya Zack boleh macam ni lah. Ada. Boleh. Pandai tak buat kopitiam macam ni kan. Munir, tengok sikit hasilnya protein shake tu. Tengok, tunjuk sikit. Ni dia. Luar biasa. Enak. Betul nampak So, ini kalau bagi Munir lah, is a very simple meal for after workout. So it's easy for you to digest, and katakanlah sebab kadang-kadang bila kita daripada gym kan, sukar untuk kita dapat solid food. Tapi body kita dah macam catabolic sebab kita dah workout kan, dah burn calorie. Betul. So ini antaranya menu yang afdal lah orang cakap. Jadi meal replacement lah Okey. Alright. Terima kasih Munir. Betul, terima kasih banyak kerana sudi meluangkan masa bersama kami dan kongsi Munir resepi tu. Terima kasih banyak. Okey, no problem. Alright. Okey, happy weekend. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright, kita dah belajar 3 menu dah. Jus detox, jus buah. Macam mana nak bancuh protein shake? Ni, nasib baik producer cakap. Kalau tak dah sampai ke maghrib bersembang benda ni. Itulah sebab nampak Zack kan sekarang start pergi gym, nak belajar buat protein shake kan. Okey. Tapi itulah kita boleh belajar. Kalau nak tahu boleh follow Instagram Munir. Sekarang ni kita nak bagi laluan untuk wakil daripada Lemon Tap ni nak berkongsi tentang produk mereka. Jom silakan. Baik, Assalamualaikum. Abang Roy kembali lagi. Zack, jom kita jaga perut, Zack. Okey, nak jaga perut. Yang pertama, kita kena jaga pemakanan dan juga diet atau senaman yang betul. 5. Hari ini kami akan share 5 teknik senaman dan 5 teknik ataupun menu diet untuk hangpa semua. Jadi sebelum tu, Abang Roy perkenalkan produk Lemon Tap daripada Verina. Kita ada promo produk box hari ini, iaitu yang pertama kita ada tablet Lemon Tap. Bantu dapatkan berat idaman dan juga saiz pinggan idaman anda. Tak ada kesan-kesan pinggan, dia ada kelulusan daripada Viral Farmasi Kebangsaan. Itu beza dengan produk lain. Lulus KKM, kita ada halal JAKIM dan juga dibuat di kilang yang bertaraf GMP. Jadi dan kemudian kita ada serbuk detox licin untuk bantu sistem pencernaan, dan kita ada lotion badan dan juga lotion muka. Lotion ni boleh sapu dekat perut. Kita bagi pula free gift ni bengkong. Sapu lotion, pakai bengkong, bau dia ngam, bau dia kena. Jadi hari ni kita juga bawa yang paling best. Kita bagi free access percuma ke grup Fitness by Verina. Kita bawakan coach Atikah yang tengah bersenam ni. Jadi silakan coach, apa kita nak bagi hari ni? Okey, ya betul. Saya akan bagi 5 jenis menu diet, 5 jenis senaman, tapi tak sempat nak share hari ni. So saya hanya kongsi satu tips saja senaman perut. So bagi anda yang nak 5 jenis menu diet, 5 jenis senaman, please scan QR code di bawah dan WhatsApp laju-laju. So bukan saja anda akan dapat free t-shirt, dan juga kita akan bagi grup fitness yang berpengalaman. So kita akan share dan kita akan share dari sudut makanan apa, nak makan cara yang betul. Kita akan share macam mana kita nak buat senaman yang betul. Kita akan share secara maya. Hampa boleh buat cara yang pantas dan selamat hanya dari rumah. Dan ni terhad 20 orang pertama saja ni. T-shirt Verina Fitness ni kita bagi percuma hari ni saja. Jom cepat-cepat scan QR code yang tertera, ataupun kalau tak boleh scan, kita terus WhatsApp saja. Staf kami akan dipakai bantuan untuk dapat atau masuk dalam grup Verina Fitness ini sekarang. Jadi cepat-cepat jom kita sama-sama kita fit bersama-sama dengan Lemon Tap by
Farina tu cepat-cepat scan sekarang untuk dapat free access ke grup fitness kami sama-sama kita jaga perut bersama-sama. Alright, terima kasih. Kembali kepada Zack. Alright. Abang Roy. Luar Sepantas biasa. kilat. Macam satu napas. Okey, jadi itulah macam-macam juga kita dengar daripada kebaikan Lemon Tech ni apa semua kan. Tetamu-tetamu kita hari ni pun berkongsikan memang ilmu-ilmu yang menarik sebenarnya. Betul, pasal banyak yang perut. kita balik ni tak sabar nak buat jus dan sebagainya. Jus. Luar Tapi biasa. itulah benda tu semua yang kita makan, consume semua masukkan ke dalam perut kan. Bila cakap pasal perut, satu lagi benda kita kaitkan selalu orang cakap pasal usus. Usus kita ni bersih ke? Usus kita ni kotor ke, Zack? Jadi kita nak bertanya dengan siapa ni, Zack? Kalau pasal usus ni, Zack? Kita ada yang sepakar dietik daripada HPUPM, Muhammad Nazrul Asri. Sudah bersama dengan kita di talian. Assalamualaikum. Selamat pagi. Asri. Waalaikumsalam. Happy dan Zack. Ni kita Asri, pagi ni kita nak bercerita pasal usus sikitlah Asri bagi orang sama-sama kita belajar boleh Asri Betul. Kita nak cerita pasal kesihatan usus lah hari ni. Jadi yang paling simple dulu nak tahu Asri pasal usus ni, macam mana kita nak tahu usus kita ni bersih ke usus kita ni kotor? Okey, dia sebenarnya sebelum saya sentuh tentang perkara tu, saya kena kita go through dulu fungsi usus ni sebenarnya lah Okey, usus ni sebenarnya antara fungsi dia mainly kita tahu untuk penghadaman, untuk penyerapan makanan, okey, dan juga sebenarnya untuk ketahanan tubuh badan kita. Biasa kita dengar ketahanan tubuh badan ni macam sel darah putih, kita punya fungsi darah dan sebagainya. Dan sebenarnya juga dia adalah untuk proses pembuangan najis juga. Maksud najis tu dia datang daripada sisa makanan yang tidak dihadam. So untuk mengatakan menggunakan terma usus bersih atau kotor dia agak kurang sesuai sebab sememangnya kalau usus ni daripada yang usus kecil hinggalah usus besar, dan di usus besar ni adalah di mana akhirnya konten yang dikeluarkan tu adalah najis. So untuk katakan dia kotor atau bersih, dia agak bergantung kepada situasi apa yang ada di dalam keadaannya. Faham. Itu kalau kita bicarakan tentang usus yang baik atau kotor kan. Tapi ini adalah soalan saya rasa memang ramai dah bertanyakan kepada Asri. Sebenarnya apakah makanan yang baik untuk usus kita? Makanan nak jaga usus. Okey, yang baik untuk usus. Betul. Sebenarnya kita akan kaitkan instead of dia bersih atau kotor, sebenarnya kita akan kaitkan dengan kesihatan usus secara general. Maksudnya kesihatan usus ni dia bergantung kepada kita kata mikrobiota usus. Mikrobiota usus ni ataupun nama dia adalah sebenarnya populasi mikroorganisma di dalam usus itu sendiri. Sebenarnya dalam usus kita ni pun ada bakteria sebenarnya. Yang mana bakteria ni selalu stigma dia ialah sesuatu yang tak baik untuk badan lah kan. Tapi sebenarnya dalam usus kita ni memang ada bakteria baik dan juga bakteria yang kita kata jahat lah, yang kurang bermanfaat. So yang baik ni kita panggil probiotik. Dia memberi manfaat dari segi ketahanan badan, pencernaan dan sebagainya. So daripada situ kita boleh kaitkan yang makanan apa yang sesuai dengan kesihatan usus kita. Dan antaranya ialah of course makanan-makanan yang tinggi serat lah. Tinggi serat atau biasa kita panggil fiber, dan dia sumbernya of course daripada sumber sayur-sayuran, buah-buahan, makanan biji penuh dan juga ke kacang. Biji penuh ni bolehlah jadi brown rice ke, roti biji penuh ke, biji sarapan pagi ke, oat ke. Ini adalah sumber-sumber makanan biji penuh lah. Yang baik untuk usus kita. Yang baik, yang baik untuk usus. Dan yang kedua dan ketiga, yang kedua adalah kita kata makanan yang bersumberkan probiotik itu sendiri. Kita tahu tadi dalam usus kita ada probiotik. Tapi kita juga perlukan probiotik daripada luar, contohnya macam Bifidobacteria, Lactobacillus, dan antara sumber makanan probiotik ni biasanya makanan yang ada fermented lah. Dia dah melalui proses penapaian. Contoh-contohnya macam dia boleh jadi tenusu atau bukan tenusu. Yang tenusu ni kita boleh kata minuman atau susu berkultur, cultured drink kan, cultured milk, ataupun yogurt. Dan satu lagi contoh yang lain ialah tempe, tapai pulut, dan juga sebenarnya boleh jadi kimchi, miso. Sekarang ni famous dengan drama-drama Korea. Makanan Korea pun baik untuk usus rupanya. Sinonim kan dengan dalam ni. Betul. Tapi Asri nak tahu juga. Bantulah. Okey, Asri nak tahu juga pasal Asri kata dia tak ada istilah sebenarnya kurang sesuai usus kotor, usus bersih kan. Tapi macam mana pula kita nak tahu pasal usus kita sihat ataupun kurang sihat? Macam mana Asri? Okey, sihat atau kurang sihat ni dia pun agak jugalah. Sebenarnya kalau macam antara yang biasa simptom-simptom yang kita boleh tengok, mungkin seseorang tu ada cereberit, mungkin seseorang tu ada sembelit kan, kemudian mungkin ada ketidakselesaan perut dan
ketidakhadaman. Itu antara general lah. Dan of course secara khususnya perlu apabila jumpa doktor diagnosis dengan penyakit-penyakit berkaitan dengan usus. Contoh mungkin kanser usus lah, ada jangkitan kuman dalam usus lah. Ini saja kita nak tahu dia, tapi secara amnya kalau nak tahu dia tidak sihat ataupun tidak, mungkin daripada contoh-contoh yang awal saya bagi tadi lah. Okey Asri, nak tahu last nak tahu ni Asri ni, kalau kadang-kadang pagi-pagi orang ada juga ramai juga yang ada masalah nak membuang tu tak lawas Asri. Antara benda yang kita boleh gunakan bagi lawas sikit. Okey, alright. So untuk maksudnya sikit, lawas tak lawas ni kalau boleh kita tengok dari segi sembelit tadilah sembelit ataupun bahasa Inggerisnya constipation. So cara pemakanan untuk kita kata improve masalah pembuangan tidak lawas ni adalah dengan makanan tinggi serat yang macam saya sentuh awal-awal tadi. Maknanya dia ada kaitan secara kesihatan usus tu sendiri, kemudian dengan kesihatan dari segi untuk membantu masalah sembelit ni. Makanan tinggi serat of course sayuran, buah-buahan, makanan menjadi penuh dan juga kacang. Dan kalau nak tahu, kita recommend dalam 20 ke 30 gram serat sehari. Tapi kalau nak guna gram-gram ni kadang-kadang kita susah nak agak kan. So kalau cara mudah sukatannya ialah kalau kata sayuran 3 hidangan. 3 hidangan ni boleh jadi macam lebih kurang 1 cup untuk setiap kali masa, contohnya sarapan tengah hari dan malam. Kemudian kalau buah-buahan biasanya 2 hidangan sehari dan juga kalau whole grain berjirim penuh tadi tu adalah 1 hidangan sehari. So formula dia adalah 3-2-1. Dan akhir sekali selain daripada makanan tinggi serat ni sendiri ialah perlu minum air yang sangat cukup. Kalau tak nanti lagi susah nak buang najis, sebab najis keras dan kering. So dengan ada air ni lebih lembut dan lebih mudah dikeluarkan. Dan akhir sekali kena ada kait yang Okey, saya dah ingat dah 3, 2, 1. Itu kita belajar hari ni, tapi itulah kita banyak lagi nak cerita tapi kesuntukan masa sikit ni. Betul. Terima kasih Asri berkongsi dengan kita pasal usus ni, usus sihat, usus tak sihat, usus bersih tak bersih ni. Nanti ada masa kita berjumpa lagi Asri. Terima kasih Asri. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Itu dia. Jadi sebenarnya F ni macam-macam telah kita kongsikan bersama semuanya. Tapi dalam masa kita duk berborak dan sebagainya, kita tahu macam tadi pun kita dah cakap pada awal Borak Kopi Tiam ni kita dah berceritakan tentang COVID-19 dan kita berceritakan tentang mangsa banjir. Dan di sini kami ingin kongsikan kepada penonton Borak Kopi Tiam di mana orang ramai boleh membantu mangsa-mangsa banjir melalui sumbangan kepada tabung bencana NSTP Media Prima. Betul. Di akaun nombor Maybank 5141 0532 0757. Akaun Maybank 5141 0532 0757. Sama-sama kita kalau berkemampuan sama-sama kita membantu sahabat-sahabat kita, saudara kita yang terjejas akibat banjir Betul. Apa-apa pun kita akan kembali selepas ini. Kita rehat dulu kembali di Borak Kopi Tiam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anwar Afiq. Saya mula-mula nak mengucapkan terima kasih kepada semua tim produksi Borak Kopi Tiam kerana banyak mengajar saya dan harapnya segala apa yang saya kongsikan dia dibermanfaatkan kepada semua orang. Dan terima kasih kerana berikan sokongan kepada Borak Kopi Tiam. InsyaAllah good luck untuk tahun 2021. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Rasa juga sebenarnya kita rasa kehilangan sahabat kita yang tak bersama lagi dengan Borak Kopi Tiam 2021. Tapi itulah macam kata pepatah, sebenarnya setiap permulaan ada pengakhiran. Tapi yang pastinya setiap pengakhiran pastinya ada permulaan yang baru. Dan seorang lagi sebenarnya rakan kita Zack yang tak lagi bersama dengan Borak Kopi Tiam. Ada sikit yang kita nak kongsikan. Faiz. Ya. Silakan. Dan Faiz ni merupakan seorang sahabat yang sangat luar biasa sebenarnya. Menyedihkan kita seluruh warga Borak Kopi Tiam adalah kerana kita tak dapat meluangkan masa begitu panjang dengan Faiz. Dan mungkin saya ada pengalaman sendiri sebenarnya kalau dengan Faiz ni kita pergi outstation untuk Borak Kopi Tiam dekat Jomebo masa tu kan. Jadi bila pergi ke sana tu tahulah dia Faiz ni jenis yang macam sempol-sempol je kan. Sebenarnya dalam tim Borak Kopi Tiam pun Faiz antara yang paling kelakar lah. Dia pun dah macam abang lah.
Dia macam abang, saya selalu cakap dekat dia, Faiz, aku nak belajar dengan kau Faiz. Sebab kau ni dah lama, daripada zaman aku sekolah lagi. Tapi tak sangkalah dia punya usia bersama dengan Borak Kopitiam tidak begitu lama. Saya yakin insya-Allah pasti ada rezeki dan masa depan yang lebih cerah. Yang terbaik kita doakan untuk Faiz dan juga Anwar, juga untuk sahabat kita lagi seorang Dayah yang dah pun ada dekat Australia sekarang kan. Tapi sekarang dia tengah kuarantin. Betul, Tadi kita tak sempat nak video call dan sebagainya. Yang terbaik untuk 2021. Semoga diperluaskan rezeki. Dan kepada sahabat saya, kekanda saya Anwar Afiq, selamat hari lahir. Bulan Januari adalah hari lahir dia. Happy birthday, semoga Habibie dapat terus melakar nama di industri tanah air kita. Okey, happy birthday Anwar. Okey, kita nak cerita pasal lagu pula lah. Kita dah belajar pasal perut exercise. Kali ni kita nak dengar pasal lagu baru pula lah. Jadi dah ada orangnya dengan kita ni. Sini kita bagi dekat tengah. Mari silakan. Haris Salim, silakan. Ini antara orang panggil gila. Macam sekarang kan BBNU dan sebagainya kan. Ini yang paling latest, yang paling tengah hangat sekarang tau. Kategori BBNU lah. Samalah. Ini bukan BBNU. Nah, saya tertarik dengan tajuk lagu Haris ni sekarang ni. Tajuknya adalah Kekasih Baru. Ya betul, Kekasih Baru. So lagu ni memang dicipta bila jumpa girlfriend baru ke macam ni? Bukan. Tak ada. Lagu ni dia dicipta oleh dua orang, Sirhan Daniel dan juga Sang Hitam. Okey. Dia mengisahkan tentang, sebenarnya dia tentang semua perempuan kat luar sana yang belum move on dari ex-boyfriend dia. Ini kira sedih jugalah. Betul. Dia sedih. Bila saya dengar baik-baik lirik dia kata jangan nak banding-bandingkan aku dengan ex kau. Ya, betul. Pernah tak dalam realiti kehidupan sebenar Haris lalui situasi seperti itu? Pernah. Tapi zaman sekolah dulu lah. Siapa nama dia? Nama taklah sebut. Tak boleh. Janganlah. Tapi sebab ada artis kan. Kalau dia tengok ni mesti dia akan terasa. Waduh. Memang tunjukkan kat dia. Tunjukkan dia. Tak baik Haris, tak baik macam tu. Tak apa. Okeylah. Dah lepas kita dah lepas kita maafkan. Yalah, kita move on. Mulakan hidup baru. Kalau macam kita dapat dengar Kekasih Baru, boleh Haris ceritakan dengan lebih detail tentang konsep dan sebagainya. Okey, lagu Kekasih Baru ni konsep dia adalah satu fresh music. Di mana lagu ni dia genre dia berbeza daripada lagu-lagu yang top zaman sekarang, especially dekat Malaysia ni. Dia bergenre pop jazz, pop ballad jazz. Jadi dari situ kita nak introduce diri Haris dalam industri dengan lagu yang baru. Yang kalau orang dengar pun orang rasa macam nak bergerak, nak move. Maybe kalau tengah jogging ke apa ke boleh. Senang nak ikut. Senang nak ikut. Alright, tapi macam dari segi music video je dah siap juga kita tengok tu kan? Siap, betul. Dah ada di YouTube. Itu penggambaran di mana tu? Penggambaran ni nampak macam eksekutif Dia di Petaling Jaya dan juga Cyberjaya, ada dua location. Ini dahsyat ni. Haris, macam Haris sekarang kira under record label White Room Music. Ya, betul. Jadi apakah masa depan? Okey, macam kalau saya tanya kepada Haris, Haris, di manakah Haris melihat diri Haris 5-10 tahun akan datang? Okey, di mana Haris lihat diri Haris dari 5 atau 10 tahun, apa yang Haris nak jadi is Haris nak, of course nak merealisasikan impian White Room lah, di mana kita nak memperkenalkan artis-artis yang belum dikenali orang dan nak portraykan bakat yang berkualiti dekat Malaysia dan nak agar industri tanah Malaysia ni makin maju lah. Ya betul. Dan Haris juga pandang diri Haris sebagai nak jadi satu komposer. Kalau boleh nak belajar buat lagu sendiri dan juga nak menjadi penyanyi yang ada ilmu dalam muzik yang banyak lah, bukan saja di depan dan juga di belakang. Ya, bukan saja menyanyi saja. Tu kalau macam dalam orang cakap long termnya, kalau dalam masa jangka masa pendek ni, kalau Haris tengok macam mana Haris nak menempatkan diri Haris dengan mereka-mereka yang dah ada nama dalam dalam industri muzik kita ni. Okeylah, macam itu Haris anggap semua penyanyi ada specialty masing-masing, semua ada keunikan suara masing-masing dan kita janganlah banding-bandingkan macam lagu ni kata juga, jangan banding-bandingkan siapa. So janganlah bandingkan suara Haris dan juga suara orang lain sebab masing-masing ada keupayaan dan keunikan sendiri. Dan untuk membezakan Haris dengan artis lain ialah pertama sekali is genre lagu Haris yang pertama ni itu pun sudah berbeza dengan artis lain dan insya-Allah lagu yang kedua pun satu muzik yang fresh juga. Okey. Baik, jadi kepada anda yang masih belum menonton muzik video Haris Halim Kekasih Baru, boleh terus ke YouTube channel Aries Music Ya, betul. Ya, Aries Music bersama dengan White Room Music, diorang joint venture bersama-sama bekerjasama untuk menghasilkan Kekasih Baru pada Haris Halim. Boleh tengok dekat muzik videonya kan. Okey, kita jangan bagi pressure kat dia lagi lah. Banyak betul soalan kita bagi. Kita bagi dia siap-siap untuk nak menyanyi. Terima kasih Haris. Dan jangan lupa
besok ada lagi Borak Kopitiam akan bersiaran juga seperti biasa 8 hingga pukul 9.30 TV3 dengan rakan kita esok. Dan esok kita akan bercerita ni seni kemahiran yang best kemahiran. ni. Kita ada pasal tukang kayu. Nak tahu apa lebih lanjut esok waktu yang sama. Betul. 8 hingga 9.30 pagi. Jadi apapun terima kasih kepada anda yang terus setiasa bersama dengan kami. Saya Zack American. Saya Hafni. Kita tinggalkan anda semua dengan persembahan daripada Haris, Kekasih Baru. Ya. Silakan. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.